Didik TV KPM. Dan seterusnya kita lihat untuk mengetahui kewujudan mikroorganisma. Okey, bagi eksperimen ini tujuannya adalah untuk membandingkan pertumbuhan bakteria pada agar-agar nutrien steril yang dicoret dalam 3 keadaan. Okey, pertama, jari tangan yang tidak dibasuh. Kedua, jari tangan setelah dibasuh dengan air sahaja. Ketiga, jari tangan setelah dibasuh dengan sabun dan air. Okey, ini adalah eksperimen tingkatan 5 yang menunjukkan kewujudan mikroorganisma bergantung kepada bahagian-bahagian yang kita sebut 3 perkara tadi. Jadi, apa penyataan masalah? Bagaimanakah tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien steril mempengaruhi kadar pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril tersebut? Ini adalah penyataan masalah. Dan kita tengok hipotesis. Apa jangkaan awal eksperimen? Apabila tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien steril bertambah, pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril itu akan berkurang. Jadi ada 3 perbezaan pemboleh ubah. Untuk pemboleh ubah dimanipulasikan, kita ada kebersihan jari tangan yang mencoret agar-agar nutrien steril. Untuk bergerak balas, kita ada bilangan koloni bakteria pada agar-agar nutrien steril. Dan pemboleh ubah yang dimalahkan adalah suhu persekitaran. Okay, dan bahan yang diperlukan untuk kewujudan mikroorganisma, agar-agar nutrien steril, pita selofan dan kita ada pen penanda. Dan radas, kita ada 4 piring Petri yang kita tandakan dengan A, B, C dan D. Dan silinder penyukat yang digunakan untuk eksperimen ini. Macam mana kita nak lakukan kewujudan mikroorganisma? Okay, pertama, kita sediakan susunan radas A, B, C, D untuk piring Petri. Dan coret seluruh permukaan agar-agar nutrien steril dalam piring Petri A itu dengan jari yang tak dibasuh. Kemudian, kemudian kita basuh tangan dengan air sahaja dan kita coret permukaan agar-agar nutrien dengan kita labelkan piring Petri tersebut dengan B. Okay, dan seterusnya kita ulang balik dengan basuh tangan dengan sabun dan air. Kita coret pada permukaan agar-agar nutrien steril dan kita labelkan piring Petri itu sebagai piring Petri C. Dan piring Petri D kita tidak langsung sentuh sebab kita nak tengok macam mana sebagai eksperimen kawalan untuk eksperimen ini. Dan kita kena tutup piring Petri A, B, C, D ni dan kita kena lekatkan dengan pita selofan dan kita kena terbalikkan setiap piring Petri itu. Jadi ketiga-tiga untuk A, B, C, D tadi kita kena simpan secara terbalik selama 3 hari dalam almari yang gelap. Selepas 3 hari baru kita keluarkan piring Petri A, B, C dan D untuk kita lihat keputusan. Jadi untuk eksperimen ni kita perlu perhatikan koloni bakteria yang ada pada setiap piring Petri. Dan murid-murid perlu catat sama ada piring Petri itu ada terdapatnya koloni yang banyak, yang sedikit ataupun langsung tiada koloni. Okey, dan kita nak tahu macam mana. Okey, jadi daripada eksperimen ni kita boleh nampak yang ni saya dah sediakan awal. Okey, kita ada A dicoret dengan jari tangan yang tidak dibasuh. Macam mana keputusan dia? Yang A, okey, kita boleh lihat sangat banyak pertumbuhan mikroorganisma yang menunjukkan koloni yang paling banyak pada piring Petri A, iaitu piring yang kita coret dengan jari yang tidak dibasuh. Bayangkan, okey, ni yang A. Kemudian kita tengok yang B. Yang B, piring Petri apa tadi? Dengan jari yang dibasuh hanya menggunakan air, cikgu. Yang ni B yang hanya menggunakan air sahaja. Terdapatnya koloni tapi koloninya kurang sikit berbanding dengan yang A tadi. Masih banyak tapi kurang berbanding A. Kemudian kita lihat piring Petri C. Piring Petri C tadi yang menggunakan cuci tangan menggunakan sabun dan juga air, cikgu. Yang kita gunakan sabun dan air. Ada koloni yang sedikit berbanding A dan B tadi. Dan D yang kita tak coret langsung dengan sebarang jari dalam sebarang keadaan dan tiada koloni yang tumbuh
Okey, maknanya ada perbezaan dalam 4 piring Petri ni yang menunjukkan pertumbuhan koloni. Okey, dia adalah berdasarkan kepada tahap kebersihan jari tersebut. Jadi adakah hipotesis diterima? Hipotesis diterima. Sebab apa? Apa kesimpulan eksperimen ini? Jadi kesimpulannya adalah tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien steril bertambah, pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril itu akan berkurang. Maknanya setiap kali kita nak makan, kan kita perlu basuh tangan dengan air dan sabun. Lengkap. Okey, jadi ini adalah eksperimen untuk kewujudan mikroorganisma yang boleh dilakukan di sekolah. Baik. Kalau di rumah, Nisa dan murid-murid juga boleh melihat pertumbuhan mikroorganisma. Jom kita buat, Nisa. Jom, saya tak sabar. Murid-murid di rumah nampaknya semua dah bersedia. Macam mana ni cikgu nak buat eksperimen ni? Jom kita lakukan bersama-sama. Okey, jadi yang pertama kita perlu ada bekas yang berisi air. Berisi air, Okey, baik. bekas berisi air. Sebab ni kita nak tengok dari segi faktor kelembapan dan kita kaitkan terus apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma dengan kewujudan mikroorganisma itu. Dan seterusnya kita ada roti. Ya, Ya, ini kita yang saya ada cuba-cuba roti. nak pegang tadi. Ya, kita ada roti. Ini untuk yang kita nak tengok dua situasi. Dalam keadaan kering dan juga dalam keadaan yang basah. Lembab. Jadi kita sebelum kita mula kita kena pakai dulu sarung tangan. Sarung Nisa. tangan. Jom. Saya pun nak pakai sarung tangan. Kebersihan tu penting supaya tidak mencemarkan keputusan. Dan seterusnya kita ambil satu plastik kosong. Plastik Okey, kosong, untuk kita letak roti satu pada bahagian yang kita akan label sebagai kering. Kering, baik. Okey. Boleh, Nisa? Boleh. Saya cuba membuka plastik ini terlebih dahulu. Tiba-tiba dia tak nak buka pula. Okey, termasuk ni kita boleh ambil untuk ni. Nah, baik. Okey, jaga penjarakan. Baik. Okey, itu. Saya akan masukkan satu roti, ya. Yang kering. Masukkan dalam satu plastik kosong. Kita labelkan sebagai kering. Nanti Nisa kena letak pita selofan semua jadi macam ni. Okey, maknanya kan? Lipatkan. Okey, sebab kita perlu letak dalam almari gelap. Okey. Saya akan gunakan pita selofan untuk kita tutup plastik ini. Ya, dan kita anggap ini je kan? Baik. Okey. Okey. Cikgu ya. Boleh. Okey. Saya dah tutup. Itu sebagai yang kering. Yang kering. Letak dalam almari gelap. Okey, jom kita letak di dalam almari gelap. Okey. Almari gelap. Okey, seterusnya untuk kepingan roti yang kedua, kita ambil, kita gunakan air yang ada tadi, kita celup roti ke dalam. Okey, ni untuk mengkaji pertumbuhan mikroorganisma, sekaligus kita tengok faktor kelembapan yang boleh mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, roti saya akan celupkan di dalam air. Ya. Celupkan. Nampak roti ni basah. Lembab. Ya. Okey, masukkan dalam plastik. Di dalam plastik. Okey. Dan labelkan. Labelkan sebagai roti yang dalam keadaan lembab. Dan sama juga kita letak dalam almari yang gelap selama beberapa hari. Dan yang ni saya dah buat, kita tunjukkan hasilnya untuk 5 hari. 5 hari agak berbau. Kalau murid-murid boleh bau, dia agak berbau, dan tunggu sehingga 7 hari, dia boleh menunjukkan pertumbuhan mikroorganisma yang sangat banyak sebab dalam keadaan lembab. Okey, dan seterusnya Nisa, kita nak gunakan eksperimen yang berkaitan dengan air suling. Natrium hidroksida cair, dan juga kita ada asid hidroklorik cair. Okey, kita ada bahan-bahan. Dan yang sama, kita gunakan kepingan roti tadi, kita perlu asingkan ke dalam 3 plastik. Okey, kita ada natrium hidroksida cair untuk mewakili alkali. Okey, dan kita ada asid hidroklorik cair untuk mewakili asid.
Dan kita ada air suling Air untuk suling, baik. mewakili neutral. Kita yang nak ini bezakan antara ketiga-tiga nilai pH ni Baik. macam mana mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, Okey, jom kita cuba buat, Nisa. Jom, saya tak sabar. Kepingan roti pertama, Pertama, kita ambil dulu. Nisa pilih dulu nak yang mana? Untuk Saya- alkali ke asid ataupun air suling? saya nak mulakan dengan asid hidroklorik cair, boleh cikgu? Boleh, hati-hati. Buka penutup. Tali ni kejap boleh cikgu? Boleh. Minta maaf ya Tak Almari. nampak. Alis kejap. Baik. Okey. Okey, Saya akan hati-hati. Okey, gunakan penitis. gunakan penitis. Ambil roti berkenaan satu. Okey. Okey. Oh, So, letak di atas. titiskan Baik. ke seluruh permukaan roti Saya untuk nak bagi kita nak murid-murid di rumah kaji. nampak juga aktiviti Okey. kita. Baik. Okey, hidroklorik cair. Yang ni untuk Titiskan. mewakili pH asid. Sebab tu asid. kita guna asid hidroklorik cair. Baik. Okey. Kita tutup. Seterusnya, Berhati-hati. hati-hati. Yang ini alkali. Alkali. Saya akan Okey, saya letakkan- tolong Nisa. Kita masukkan. Sambil tu, Nisa boleh buat untuk alkali, natrium cikgu. pula. Okey. Sama juga kaedahnya. Baik. Gunakan penitis. Penitis. Titiskan ke seluruh permukaan roti. Baik. Okey. Jaga-jaga. jangan Jaga-jaga, tersalah jaga-jaga. titis. Okey. Kita titiskan di bahagian roti. Okey. Sebab dia tu untuk natrium hidroksida cair. Baik. Okey, yang ketiga, kepingan ketiga kita Kita buat untuk tunjuk perbezaan pada air suling. Air suling. Okey, yang Baik. ketiga. Yang ketiga kita Tu ada ni air ambil suling. roti satu. Boleh cikgu. Okey, satu roti. Okey, gunakan air suling yang disediakan. Air suling. Baik. Okey. Okey. Tu je. Alright, terus picit. Banyaknya. Okey. Okey dah. Okey. Saya dah basahkan dengan air suling. So terus masukkan dalam plastik juga. plastik. Baik, Okey. baik. Jangan tertukar. Kalau untuk air suling kita labelkan dalam keadaan neutral. Okey. Okey, Yang ini labelnya masukkan. neutral. Neutral. Saya akan masukkan. Ya. Kita dah labelkan. Jadi murid-murid boleh catat dan lakukan eksperimen ini di rumah selepas ini. Okey, kemudian yang ketiga Yang kita ketiga ialah? letakkan roti dalam keadaan Yang ini alkali cikgu. alkali sebab tadi saya dah tolong untuk asid. Baik. Tu neutral dan alkali. Tapi kita dapat lihatlah ada okey. kesan titisan berwarna. Macam warna-warna oranye, macam tu, warna kuning macam tu. Okey, ini baru kita mulakan. Nanti kita tunggu untuk beberapa hari baru Baik. lagi nampak pertumbuhan mikroorganismanya. Ya, Okey, okey. semua ni kita letak dalam almari gelap. Okey, saya akan Okey. tutupkan plastik ini. Saya akan So, kumpulkan kena. neutral, Ya. alkali dan juga asid. Semua sekali ini saya akan masukkan di dalam almari Gelap selama beberapa hari. Baik. Okey. Okey. So itu saja untuk kita tengok macam mana pertumbuhan mikroorganisma Baik. dalam segi keadaan lembab, Lembab, kering, kering dan okey, dan juga untuk bahagian apa tadi pH kita pH, ada alkali, asid asid dan juga neutral. Cikgu, saya ada soalan. Apa Ya. peringatan yang perlu diberi kepada murid-murid? Apa yang mereka perlu betul-betul ingat selepas melakukan eksperimen, cikgu? Okey, sebab kita dah gunakan banyak bahan kimia. Betul. Yang penting selepas eksperimen yang kita jalankan, kita kena basuh tangan dengan air dan juga sabun. Sabun. Ya. Didik TV KPM